بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan pada diri saya dan hadirin Jumaat sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk berhati-hati dengan ucapan murtad. Dalam huraian murtad ditarifkan sebagai satu tindakan memutuskan pertalian dengan agama Islam sama ada melalui ungkapan, perbuatan dan niat yang membawa maksud kufur, yakni terkeluar daripada Islam. Oleh itu, apabila disebut murtad, ia bukan bermaksud keluar daripada satu agama kepada agama yang lain. Ia bermaksud keluar dari Islam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhir-akhir ini isu pengucapan murtad menjadi isu hangat diperkatakan oleh masyarakat Islam, terutama di media sosial. Perkara ini dianggap sensitif oleh umat Islam apabila diperkatakan secara terbuka dengan andaian yang tertentu. Ucapan murtad bukanlah kalimah yang boleh dijadikan mainan semata-mata diungkapkan di bibir dan di mulut. Ia juga bukan ucapan kontroversi untuk meraih populariti dan simpati. Setiap ucapan yang mengundang keburukan, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain, akan dinilai sebagai satu dosa. Pengucapan murtad memberi kesan besar kepada amalan kerana ia merosakkan iman apabila jelas dinyatakan tanpa paksaan dan mengandungi maksud kufur. Sementara itu, sama ada bergurau, kecewa atau merajuk, lalu melafazkan aku keluar Islam, merupakan ucapan-ucapan untuk memutuskan kepercayaan terhadap agama Islam yang benar dan tertinggi. Pengucapan ini sangat ditergah dan dilaknat dalam Islam. Ia bukan boleh dilafazkan secara sesuka hati atau disebabkan mempunyai tekanan masalah. Hal ini dapat dilihat apabila seseorang kecewa terhadap qada dan qadar yang dihadapinya dan tidak mengenal hakikat Tuhan yang sebenar. Ini kerana kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan dengan mudah mengungkapkan kalimah murtad. Namun bagi mereka yang mengenal hakikat Tuhan yang sebenar, mustahil mengungkapkan kalimah murtad kerana mengetahui hakikat dan sifat Tuhan yang sebenarnya. Larangan menyebut ucapan kufur dan murtad jelas dilarang di dalam Islam. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'atahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum
innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami memaafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyiksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, implikasi pengucapan kalimah murtad bukan sahaja memberi kesan kepada individu penutur, malah memberi kesan besar kepada kepentingan umat Islam, agama dan negara. Senario ini secara tidak langsung boleh mengganggu gugat keharmonian beragama dalam masyarakat awam. Kesannya, segelintir masyarakat mula keliru dan membuat andaian tafsiran pengucapan dengan pelbagai tanggapan. Isu murtad ini bukanlah suatu isu baru dalam dunia umat Islam. Ia bermula semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman salafus salih, sehingga ke hari ini. Pendekatan untuk mengekang penularan isu ini memerlukan kepada penghayatan dan pendidikan tarbiyah Islamiah semenjak dari kecil. Ibaratnya meluntur buluh, biarlah dari tepung. Oleh itu, ibu bapa disarankan agar melengkapkan diri anak-anak mereka dengan ilmu fardu ain yang mantap, merangkumi pengajaran tentang usul akidah, ibadat dan akhlak. Tunjukkanlah teladan yang baik kepada anak-anak dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan dan tindakan sedemikian menyuburkan roh Islam, ihsan dan sifat takut dalam jiwa anak-anak terhadap pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Jumaat sekalian, jangan kita pernah terfikir untuk mengucapkan kata-kata yang boleh merosakkan iman dan murtad dari Islam. Ini kerana agama Islam adalah agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 19, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar dan diridhai di sisi Allah ialah Islam. Islam adalah agama penyelamat dan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Ini adalah nikmat kurniaan Allah yang tiada bandingan dan tandingan, menjadi hidayah yang sempurna, adil dan rahmat kepada seluruh manusia dan alam. Kita perlu sentiasa bersyukur kerana menjadi insan terpilih atas nikmat iman dan Islam. Dalam memelihara iman di akhir zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri." Akan datang pada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Riwayat At-Tirmizi. Bagi memastikan keharmonian beragama, semua pihak perlu memandang serius isu ini dengan mengambil tindakan tegas yang sewajarnya kepada pihak yang terlibat agar agama dipandang pada kedudukan yang tinggi dan tidak dipermainkan oleh individu atau kumpulan tertentu. Jangan jadikan isu murtad ini sebagai isu politik. Ia adalah isu seluruh umat Islam yang cintakan agama. Setiap individu Muslim berperanan mengatur strategi mengikut kemampuan masing-masing bagi memastikan Islam terpelihara dari sebarang unsur negatif. Meskipun dan apapun alasan bagi mengabsahkan tindakan pengucapan kata-kata murtad, namun syariat Islam dengan jelas menghukum bahawa pengucapan kata-kata sedemikian sangat ditegah dalam syarak. Kita dilarang mengambil jalan singkat, mengikut emosi dan nafsu amarah.
Pertimbangan sewajarnya adalah dengan kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT untuk memohon petunjuk darinya. Muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati dan mengambil pengajaran agar diberi pedoman dalam hidup ini. Antaranya yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Islam adalah ajaran yang benar dan membawa kesejahteraan kepada manusia sejagat. Kedua, setiap umat Islam hendaklah berkewajipan menjaga keharmonian agama dan memelihara kemunian iman dan Islam. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa iman merupakan kurnian Allah SWT kepada hamba-hambanya yang terpilih, dan ia merupakan nikmat yang paling besar dan tiada tolok banding nilainya dengan harta seisi dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesiapa yang kufur pada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Surah An-Nahl ayat 106. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تغفر لنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب وتنصرنا عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين ورضى اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. Muslimin yang berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Semoga ianya dapat dibanteras dengan berkesan dan berakhirlah segera, insya-Allah. Yakinlah di sebalik setiap kegelapan itu pasti ada cahaya yang akan menerangi kehidupan. Untuk itu, terimalah dengan baik seranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera dan Selangkah, serta lain-lain cara yang membolehkan kita mendapat suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin
وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة مالكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلانغور Tengku Amir Syah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa fiyatim bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'til amruma muslihaini bil mawzafina wa ra'iyatil bilad wa baligh maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah menurunkan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai Ketua Agama Islam di negeri ini. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardhu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan infakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la